bestnya sayang. Tak sabar nak berbulan madu kat sana. Tak sabar tau nak naik bot. Pergi pulau tersohor Nami Island tu. Lepas tu bang, kita main salji. Lepas tu kita pergi shopping kat Dong Diamond Market di Seoul. Untuk percutian lengkap bagi keluarga anda, hubungi Trips for You di talian 03 8994 9988 atau WhatsApp 019 622 5100. Berita palsu adalah maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan serta bukti yang sah dan jika tidak dibendung penyebarannya, ia boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat. Justru pastikan sesuatu maklumat yang diperoleh dinilai dengan bijaksana, ditentu sahkan kandungan maklumat tersebut sebelum ditular atau dikongsi. Jangan sebar sesuatu berita atau maklumat jika diragui kesahihan berita tersebut dan jangan terlalu gairah berkongsi maklumat. Jadilah warga digital yang berintegriti serta beramanah untuk mengelak berlaku salah faham terhadap sesuatu berita atau maklumat yang dikongsi sehingga mengakibatkan pencerobohan hak peribadi seseorang. Mesej ini dibawakan oleh Cyber Security Malaysia. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah kesejahteraan siber. Tersebar luas berita pantas di media sosial. Ikut kami di www.twitter.com/bernama radio dan klik butang retweet. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waktu sekarang kita bawakan segmen Dunia SME. Bagi pagi ini kita bawakan yang berbahagia. Kita bawakan Dato' Amir Hamzah bin Saleh seperti yang anda dapat saksikan di Facebook Live dan juga YouTube Live. Kalau yang tertanya-tanya, tu siapa Dato' Amir mana? Eni Lala tu. Itulah dia, Dato' Eni Lala di studio. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Dato', selain daripada seorang selebriti yang aktif dalam dunia hiburan dan sebagainya, Dato' juga merupakan seorang perunding perniagaan bersama dengan syarikat Dato' sendiri. Terima kasih Dato' untuk kesediaan Dato' dalam dunia SME. Pagi ni Dato', topik yang Dato' akan bawakan adalah usahawan perlukan solusi bukan motivasi. Ya, betul. Apa maksud Dato'? Solusi bukan motivasi. Kita perlukan semangat Dato'. Ya, betul. Okey, asas dia begini. Ketika saya jatuh dalam perniagaan, saya ada hutang 1.3 million. Bila saya bangkit balik, saya cari jawapan bagaimana untuk keluar daripada kesusahan. Saya attend banyak seminar-seminar motivasi. Bila saya attend tu, saya sangka saya boleh jumpa jalan keluar. Semangat memang dapat dalam dewan tu. Kita boleh berjaya, kita akan berjaya. Memang semangat tu memang ada dalam tu. Keluar je daripada dewan, saya blur-blur sikit. Bangun tidur pagi esok, aku nak buat apa Tak ingat dah. Tak ingat dah, sebab yang saya dapat itu adalah motivasi. Apa yang diperlukan oleh usahawan sebenarnya adalah solusi. Jadi saya bila saya cari jalan bagaimana untuk berjumpa, akhirnya Allah temukan saya. Solusinya sebenarnya dalam perniagaan, kita kena cari achievers. Okey, apa maksud achievers? Achievers maksud dia orang yang dia sendiri pernah jatuh bangun dalam industri. Pengalaman orang inilah yang kita boleh pelajari. Sebab dia dah jatuh bangun dalam industri. Betul. Jadi conclusion yang saya nak share pada pagi ini adalah, kalau nak motivasi, carilah motivator. Kalau nak solusi, carilah achievers. Jadi saya sekarang adalah seorang achievers. Daripada jatuh tu saya bangkit balik dan berjaya. Saya bawa anak saya ke China menggunakan ilmu yang saya ada, ilmu usahawan yang saya ada, iaitu formula yang saya cipta sendiri. Saya penetrate China market. Alhamdulillah dalam tempoh 6 tahun setengah kita establish di China. Sheila jadi penyanyi nombor 1 negara China, nombor 1 di Taiwan, nombor 1 di Hong Kong, dan secara totalnya di Asia dia adalah yang tersohor. Alhamdulillah. Tapi sebelum Sheila balik ke sini, dia berkahwin dan dah ada anak dah sekarang ni, saya buat keputusan untuk panjang-panjangkan ilmu usahawan yang saya ada ni. Dengan saya pergi ke Amerika, saya belajar dengan World Wealth Coach number 1, JT Fox. Saya belajar dengan dia di Amerika. Jadi daripada situ saya gabungkan dengan formula-formula yang saya ada. Saya balik ke tanah air kita, saya translated dalam bahasa Melayu. Sekarang ni saya conduct training. Saya adalah business coach. Saya buat training untuk usahawan-usahawan kita. Fokus saya kepada startup dan juga SME. Okey, baik. Saya masih ingat apa yang Datuk cakap. Datuk cakap, Amar, ingat kita kena ada PhD
Ya. Bukan perasaan rasa dengki, Ya. tapi kita kena ingat people have dream. Yes, people have dream. Kita Okey. tukar perspektif PhD, dengki-dengki tu tak adalah. Okey. Sebenarnya kita je sangka orang kita begitu. Sebenarnya semua bangsa di dunia ada. Okey. Okey, baik. Tapi Datuk, sungguh pun kita tengok banyak program bimbingan usahawan dikendalikan oleh pelbagai agensi ataupun individu kan Datuk kan? Ya, ya. Tapi tahap usahawan yang berjaya masih lagi di tahap yang rendah sebenarnya, tak ramai. Ya. Aha. Saya melihat asasnya pertama adalah kita mendapat solusi yang tidak tepat ataupun kurang tepat. Okey. Macam saya lah, saya ambil pengalaman sendiri. Bila saya jatuh dalam perniagaan, bila saya nak berjaya, saya dinasihatkan, kau kalau nak berjaya kau kena kerja kuat, work hard. Apabila saya bekerja kuat, as a result, saya menjadi seorang pekerja yang kuat. Dia tak ada kena-mengena dengan kejayaan. Nak berjaya bukan tentang kerja kuat. Lepas tu ada juga yang lebih educated sikit, dia kata, Andy, don't work hard, work smart. Okey, saya pun work smart. Rupanya work smart pun tak boleh berjaya juga. Ayo, salahlah saya ni. Salah juga. Sebenarnya yang saya temui dalam dunia usahawan bila saya pergi ke Amerika, dia kata, don't work hard, don't work smart, work on the right income platform. Maknanya kalau income platform kita salah, walaupun kita work smart, okey, tak menjadi sebab income platform salah. Aha. Jadi yang saya nak kongsi pada pagi ini, pertama adalah kesilapan saya yang saya nak minta usahawan lain boleh teladani. Okey. Kesilapan saya yang pertama adalah saya tidak memahami apa dia income platform. Saya sangka income platform ni sama je lah. Dia ada first income, second income dengan third income. Aha. First income ni you trading time for dollars money trap. Ada kerja adalah gaji. Ada jualan adalah pendapatan. Okey, jual satu tudung dapat satu untung, dua tudung dua untung. Itu first income. Betul. Dia ada satu lagi second income. Bila orang tanya saya dulu, apa dia second income? Andy, awak tahu tak apa dia second income? Saya kata saya tahu. Siang kerja pejabat, malam bawa teksi. Itu bukan second income, itu kerja yang kedua. Okey. Second income bermaksud kita buat kerja sekali, you dapat income banyak kali. You do the job once, you get income again and again and again. Why the rich getting richer? Kenapa orang kaya bertambah kaya? Sebab orang kaya mencipta sistem and that system work for you. Maknanya you buat kerja sekali dapat income banyak kali. Jadi saya nak ajak usahawan SME ataupun startup, bagaimana first income yang dia orang buat sekarang ni, ada kaedah di mana dia orang buat kerja sekali dapat income banyak kali. Kalau saya sebut sekarang ni, buat kerja sekali dapat income banyak kali, otak kita macam tak boleh terima. Betul. Jadi saya bagi contoh yang mudah untuk pendengar-pendengar bernama khususnya. Okey, contoh macam ni. Katakanlah saya sebagai penyanyi. Hari ni saya rakam lagu, 10 lagu saya rekod hari ni. Besok saya burn dalam bentuk CD. Kemudian saya edarkan. Saya jual melalui CD. Jadi saya dapat duit setiap kali orang beli CD. Bukan setiap kali saya menyanyi. Menyanyi cuma sekali, dapat income banyak kali. Berapa banyak? Berapa banyak orang beli CD, berapa banyak saya dapat. Contoh yang kedua, kalau kita tulis buku. You tulis buku, kemudian katalah Kementerian Pendidikan ambil buku kita. Kemudian dicetak dan dicetak lagi. Kita dapat duit setiap kali orang beli buku. Bukan setiap kali kita tulis buku. Jadi ilmu yang saya ada sekarang ni, apa saja produk yang orang buat, maknanya produk cuma ada dua je. Satu physical product, satu services. Saya nak tunjuk kepada usahawan-usahawan kita, bagaimana produk you, walaupun you ada produk fizikal atau services, bagaimana daripada first income boleh di-upgrade jadi second income. Macam mana bina sistem and that system work for you. Dan satu lagi last kali, third income. Third income ni dipanggil the repeat residual income flow. You buat kerja sekali dapat income berterusan. Inilah ilmu yang saya ada. Inilah yang saya gunakan untuk penetrate China market. Dan sekarang ni saya balik ke Malaysia untuk berbakti pada rakyat Malaysia. Siapa berminat, saya sekarang adalah ada business platform, coach. Ya, kan? ada income platform. Jadi untuk anda yang ingin menghubungi syarikat Datuk Andy Lala, anda boleh cari The Right Entrepreneur Senam Rahat. Ya. 03-7932-2607. Itu nombornya yang terletak di gerbang Kerinci Lestari. Kerinci Kerinci Lestari. Ya, KL Gateway. Bangsa Okey. South lah. Okey. Ya. Baik, tapi kan Datuk, Ya. apa yang menyebabkan usahawan kita rajin dah ni. Okey. Tapi yang nak berjaya, ya Allah, dugaan. Okey, kalau memang dugaan, semua tu adalah dugaan. Tapi macam ni, katakanlah kita rajin. Saya kaitkan balik rajin dengan income platform tadi. Okey. Kita rajin, saya bagi contoh analogi yang senang kita faham. Okey? Kenapa rajin tapi tak berjaya? Ya. Contoh,
Perniagaan saya samakan dengan bawa kereta. Okey. Okey. Katakanlah kita bawa kereta, kita tengok kawan kita bawa kereta. Bila race dia selalu menang. Kita fikir, kenapa dia menang? Sebab dia rajin praktis bawa kereta, dia ada skill, dia berani. Kita pun rajin dan ada skill, kita berani. Kita pergi ke Sepang, kita belajar dengan Schumacher ke siapa-siapa. Kemudian kita dah ada skill, kita dengan rajinnya, dengan beraninya kita ajak kawan kita race lagi. Race lagi kita masih kalah. Why? Kenapa kita kalah? Jadi saya nak kaitkan dengan bisnes. Kita ada perniagaan, kawan kita ada perniagaan. Kita ada produk, dia ada produk. Kita ada staff, dia ada staff. Apa yang dia ada, kita pun ada. Tapi orang berniaga makin lama makin kaya. Kita makin lama makin susah. Okey? Why? Jadi bila saya kaitkan dengan kereta tadi, kita dah rajin tapi masih lagi tidak menang perlumbaan. Satu benda yang kita tak faham. Kita tak tahu rupanya kereta kita ni CC dia 1.3. Orang lain tu 2.0 atau 3.0. Sama juga, kita sangka kita punya income sama sebenarnya. Kita first income, orang buat second income dengan third income. Jadi nak berjaya ni, kita kena tahu bagaimana untuk divert income kita tu daripada first income jadi second income, jadi third income. Jadi ini sebab tu dia tak ada kaitan dengan rajin. Okey, maksudnya dia ada kaitan dengan income platform. Maknanya sisi kereta yang betul. Maknanya nak bawa kereta laju, macam mana nak bawa kereta laju? Okey, walaupun saya berani, saya rajin. Kalau sisi kita 1.3, kita tekanlah minyak sampai ke tembok pun kereta tak boleh pergi. Sama juga perniagaan. Perniagaan kita buat tu, usahawan kena tahu. Okey. Dia dalam income platform pertama, kedua atau ketiga. Okey, dia kena tahu apa yang dia buat lah sebenarnya. Ya, betul-betul, dia kena tahu. Okey, baik. Tapi Datuk, apa faktor utama yang usahawan perlu tahu dan buat kalau mereka nak berjaya atau untuk lebih berjaya? Okey. Dua perkara atau saya bagi beberapa panduan lah. Paling penting sekali adalah dia kena tahu tentang income platform. Yang kedua, dia kena tahu tentang exponential growth. Exponential growth ni dipanggil ledakkan pendapatan. Kalau kata lawan kepada ledakkan pendapatan, dia panggil linear growth, pendapatan mendata. Pendapatan mendata macam ni, jual satu sabun, untung satu sabun. Dua, dapat dua. Maknanya ibarat kalau kita menembak, ada seorang musuh, kita guna satu peluru. Kalau dua musuh, dua peluru. Tiga musuh, tiga peluru. Itu linear growth. Exponential growth ni perbandingan dia, kita tak pakai pistol, kita pakai bom. Sekali bom, banyak musuh yang mati. Sebab tu bila kita lihat, kenapa orang tu berniaga 2 tahun, 3 tahun meletup perniagaan dia, tak menang tangan. Kita tak. Sebenarnya ada kaedah dalam perniagaan yang disebut sebagai exponential growth. Bagaimana kita nak buat perniagaan kita tu dia meledak pendapatan dia. Inilah ilmu yang saya ajar dalam kursus yang saya sediakan. Okey, menarik tu Datuk. Okey, tapi apa beza kalau seorang usahawan yang ada business coach dengan tak ada business coach? Kau boleh lah, kau banyak duit, kau upah orang ni, kau upah yang dilala, boleh lah contoh dia. Okey, betul. Dulu saya sangka business, dulu saya tahu dua perkara je coach ni. Coach ni kalau main bola kena ada coach. Coach sukan. Coach sukan. Yang kedua, bila naik kereta api, ada coach dia. Okey. Tapi bila saya dah jadi usahawan, baru saya tahu sebenarnya dalam semua arena perlu ada business coach. Bila saya pergi ke Amerika, rupanya saya diberi gambaran, diajar oleh guru saya, business coach ni ibarat navigator. Maknanya macam kita gunakan Waze, kita gunakan Maps. Bila kita bawa kereta, boleh tak hari ni kita nak pergi pendalaman Kelantan, tempat yang tak pernah kita pergi, kita nak pergi dekat pendalaman Kelantan. Boleh tak kalau tanpa navigator, tanpa Waze? Boleh, tapi mungkin banyak jam atau lama baru kita jumpa. Bila you ada business coach, ibarat you ada Waze ataupun ada navigator. Maknanya you boleh tahu berapa jam untuk sampai ke sana. Kalau ada jalan dekat mana-mana ada kereta accident ke apa, semua navigator bagi tahu. Lepas tu kalau tersalah jalan, dia boleh recalculate balik. Dia recalculate balik untuk sampai kepada destinasi. Sebab itu business coach very important, sangat penting kepada usahawan. Ibarat macam inilah, hebat macam mana pun usahawan itu, kalau dia pandang ke depan, dia hanya boleh nampak the most 180 darjah. Siapa yang boleh nampak 360 darjah adalah orang lain daripada kita. Ini adalah business coach. Peranan business coach
untuk mengajar usahawan berjaya. Saya berjaya kerana saya ada business coach dalam negara, kemudian saya pergi ke luar negara. Business coach ni tunjukkan banyak perkara yang kita tak nampak. Kalau kita nak ikut pengalaman sendiri, boleh. Tapi apa yang kita nampak sajalah. Dia tidak ada perbandingan yang lain. Sebab tu kita tengok ramai orang berjaya, orang tu ada business coach. Bila saya pergi ke Amerika, Anak cerita, anak susah nak eja tu pelakon tu. Pernah jumpa dia? Pernah jumpa di sana. So, dia kata bila dia nak jadi pelakon, dia cari coach lakonan. Kemudian dia involve dalam politik. Dalam politik dia pernah jadi governor di California. Okey. Dia cari coach dalam politik. Kemudian bila dia berniaga, macam sekarang dia ada banyak brand yang dia punya, dia cari business coach. Maknanya dalam semua area nak kita berjaya, kita kena ada business coach. Walaupun dengan nama dia tu tak payahlah orang dah kenal dia. Nama dia tu pun dah satu je nama. Ya, betul. Tapi kan Datuk, orang kita ni dia punya tengin itu kan. Dia Tengin punya rasa tu macam tak payahlah membazir cari coach. Idea-idea kawan boleh main-main dam. Okey, jadi saya bagi analogi yang senang faham kepada yang kata tak perlu business coach. Tak payah bazir. Okey, betul. Ada pandangan yang macam tu. Kita sebenarnya realistik dalam semua perkara kecuali perniagaan. Realistik maksud saya macam ni. Katakanlah kereta Amma rosak, enjin dia rosak. Amma akan perbaiki sendiri atau cari workshop? You akan cari workshop lah. Kenapa cari workshop? Sebab you percaya mekanik itu adalah pakar tentang membaiki kereta. Kalau dalam perut Amma sakit, dalam perut sakit, walaupun ada pisau, you operate sendiri atau cari doktor? Doktor lah. You cari doktor sebab you percaya doktor adalah pakar tentang perut kita yang sakit ni. Bila bisnes kita jatuh atau bisnes kita sakit, kenapa kita tak cari business coach? Sebab kita percaya, alah aku pun boleh buat sendiri. Betul. Sikap ini yang kita kena ubah. Inilah yang saya nak panjang-panjang kepada kawan-kawan kita. Hebat macam mana pun kita, takkanlah kita hebat semua perkara. Mesti ada perkara yang perlu kita pelajari dengan orang lain. Okey, baik. Jadi sebagai business coach, apa kursus yang Datuk ada kendalikan di Rio Entrepreneur tu yang boleh membantu usahawan kita ni untuk berjaya, Datuk? Okey, ada 3 tahap. Pertama, saya buat take off and exit plan. Ini tahap 1. Maknanya take off and exit plan ni adalah bagaimana kita boleh berniaga sehingga kita ada exit plan. Selalunya orang kita berniaga macam ni. Ada je duit. Okey, ada duit sikit. Aku dah tahu buat produk. Mari kita buka syarikat. Okey, kita cari tempat, kita berniaga. Itu maknanya tahu je produk, tahu buat produk atau tahu mana nak beli produk, dah mulakan perniagaan. Sepatutnya kita tahu hujung dulu. Maknanya siapa akan beli produk kita? Jauh mana boleh pergi ni? Jauh mana boleh pergi? How big our market size? Jadi take off and exit plan ni saya ajar bagaimana nak start. Dia ada initial capital, kemudian ongoing capital, kemudian daripada take off itu kita dah tahu dah how long it takes, berapa lama diperlukan untuk sampai kepada break even point. Break even point ini maknanya modal dapat balik. Kemudian kita masuk entering profit zone, kita masuk dalam keuntungan, zone keuntungan. Kemudian kita pergi pada exit plan untuk keluar daripada plan yang ada pada tahap yang pertama itu. Itu kursus itu mengambil masa 1 hari. Okey, take off and exit plan itu tahap 1. Tahap kedua, tahap 1 ni potensi income dia adalah macam mana untuk buat 100,000 dalam masa 12 bulan. Itu tahap 1. Kursus saya tahap 2 panggil Easy 1 Million Workshop. Kita ajar 9 ilmu asas usahawan. Bagaimana usahawan ini boleh jana pendapatan 1 juta yang pertama dalam tempoh 24 bulan. Yang paling penting dalam kursus saya ajar 8 jam. Lepas 8 jam itu, saya beri bimbingan susulan secara percuma sehingga berjaya. Maknanya, very unfair kalau saya panggil orang kursus dengan saya 8 jam. Bukan dia boleh hafal semua, bukan dia boleh ingat semua 8 jam tu. Orang berjaya ditentukan oleh follow through, dipanggil the ability to drive people forward. Maknanya bimbingan susulan. Katakanlah orang ni masuk kursus dengan saya, katalah dia buat spa ke, dia jual produk ke. Lepas dia kursus tu, dia jalankan ilmu yang saya ajar. Kemudian kalau dia tak boleh nak, dia buat tak berjaya, ada hiccup sikit. Dia ada hiccup sikit. So dia boleh jumpa dia boleh call, boleh jumpa saya bimbing dia. Datuk, saya dah buat cara ni tak berjaya, ada cara lain tak? Maknanya bimbingan susulan adalah elemen yang sangat penting untuk seseorang itu berjaya. Jadi saya offer my service lepas dia kursus asas 9 ilmu asas usahawan ni.
Kemudian bimbingan susulan itu kita customize based on nature of business. Maknanya 9 ilmu asas tu semua orang boleh masuk. Kemudian katalah yang ni buat spa, yang ni jual produk, yang ni services. Saya customize based on business yang orang tu buat. Okey. Jadi bimbingan susulan saya berikan, kemudian saya bagi khidmat konsultasi, konsultan dia. Maknanya saya masih lagi jadi business consultant walaupun selepas kursus. Okey. Jadi soalan dari Amin Jailani, dia tanya, Datuk, bagaimana kita nak define best coach yang boleh guide business kita? Apa key parameters untuk decide? Katakan dah jumpa best coach tu, adakah kita perlu teruskan ataupun hanya untuk tempoh tertentu? Okey, macam ni. Bagi saya pertama, business coach yang kita pilih itu, pertama, ada baiknya sekiranya dia berlatar belakangkan entrepreneurs. Maknanya dia sendiri pernah jatuh bangun dalam industri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyampaian. Ada entrepreneurs yang dia berjaya. Maknanya sebagai usahawan dia dah hebat dah. Tapi bukan semua orang mempunyai karisma untuk deliver apa yang dia berjaya. Maknanya dia untuk diri sendiri dia bagus. Tapi adakah dia seorang facilitator yang bagus untuk delegates ataupun dicurahkan ilmu dia tu mudah difahami oleh peserta. Okey? Jadi ada orang berjaya, katalah kita ada nama orang-orang yang katalah terkaya di Malaysia. Dia kaya, tetapi dia bukan ada elemen mendidik. Maknanya untuk membuat proses bimbingan itu. Okey. Sama juga pemain bola. Ada pemain bola yang sangat bagus tapi dia tak bagus sebagai coach. Betul. Jadi tapi asas dia coach bola mesti main bola. Jadi bagaimana untuk determine, saya rasa dia melalui satu proses. Pertama, kita sertai peserta kursus dengan seseorang itu, kita lihat interaksi dia dengan kita. Okey, sebab macam mana kita nak judge orang sebelum kita masuk kursus dengan dia. Kalau rasa tak ada kesesuaian, kita cari lagi business coach yang lain. Baik. Datuk, soalan terakhir, Datuk. Izzat Rahman. Assalamualaikum, Datuk. Macam mana nak daftar, tarikh dan lokasi? Terima kasih, Datuk. Okey. So, daftar boleh WhatsApp kepada 012 32 52 000, ya, 012 32 52 000. Okey, yang terdekat kursus kita buat hari Khamis dan hari Sabtu. Ya, jadi hubungi, nanti kita buat Khamis dan Sabtu. Jadi pasal harga apa semua tu kena tanya dengan Datuk. Nanti tanyalah harga murah aja, harga anak beranak je. Malah Datuk boleh buat bimbingan percuma lagi. Yang penting adalah bimbingan percuma tu. Kalau you belajar saja balik kita lepaskan you, itu tidak adil bagi you. Itu dah macam kebanyakan course yang lain tu, Datuk. Saya tak nak sebut lah yang lain. Saya tak nak sebut. Tapi ada perkara yang pernah kita terima daripada pendengar kita, kata apa benda aku pergi bayar ribu-ribu balik nak balik kursus dia tu kena beli pula nota dia. Ni tak perlu. Bagi saya bimbingan susulan itu very important. Baik. Terima kasih, Datuk. Kita jumpa lagi minggu depan, Datuk. Ya Allah, sangat. Saya rasa mengemang-gemang berdua-dua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Amir Hamzah bin Saleh Lala. Terima kasih bernama kerana beri ruang dan peluang ini untuk perkongsian. Okey. Kena ingat Datuk Lala akan berterusan bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan Datuk tiap-tiap minggu, Datuk. Tiap-tiap minggu hari Selasa. Okey. Baik. Terima kasih, Datuk. Okey. Assalamualaikum. Baik. Kita kembali selepas ini. Akses kepada perkhidmatan internet berkelajuan tinggi bukan sahaja memacu pertubuhan dalam sektor-sektor seperti pelancongan, pembuatan dan pendidikan, tetapi juga akan merancakkan aktiviti